Ini bukan perkauman. Kita tak payah stereotype people to say that ini adalah kaum ini sebegini. Tidak. Tak payah kita menggunakan perkauman ini sebagai satu weapon untuk stereotype sesuatu kaum. Bukan semuanya yang minum. Baik, selamat datang ke podcast The Overview. Hari ini kita berada di episod yang ke-12 dan hari ini kita mempunyai seorang peguam yang terkenal dan juga seorang ahli Dewan Undangan Negeri Kota Kemuning, iaitu YB Prakash. YB, terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi jemput saya pada hari ini ke The Overview. Terima kasih. Yes. Saya rasa YB bukan calon-calon orang je. Mungkin sebagai pembuka kita punya sesi podcast pada hari ini, mungkin YB ingin jelaskan sikit perjalanan YB sebagai seorang peguam dan bagaimana YB menjadi seorang adun. Latar belakang saya daripada keluarga yang sederhana, di mana semua tahu kalau pergi Google akan mengatakan bapa saya seorang pemandu lori, mak saya rubber taper, penoreh getah dan kami 6 orang adik-beradik. Dari situlah kita membina kerjaya saya menjadi seorang peguam. Saya belajar 2 tahun di college di Penang. Seterusnya saya ke Newcastle, ke University Northumbria untuk tahun ketiga, untuk menyelesaikan tahun ketiga. Dan lepas itu saya balik ke Malaysia. Saya telah menduduki peperiksaan CLP dan seterusnya saya telah membuat pupillage saya dengan YB Gobind Singh Deo. So itu menjadi perjalanan saya yang bermulanya di mana tapak politik saya ataupun influence politik saya, di mana hari pertama saya pergi untuk pupillage, saya ingat nak pergi mahkamah, tapi dia bawa saya pergi parlimen. Di situ saya melihat bagaimana keadaan parlimen dan kita telah buat banyak kes yang melibatkan hak rakyat. Khususnya saya telah menjalankan kes-kes seperti Teo Beng Hawk, kes Kugan, dan kes ini saya terlibat dari awal sekali. So dari situ kita juga ada buat banyak kes dengan Mendiang Kapal Singh. Kes-kes saya telah follow Mendiang Kapal Singh dan Gobind Singh ke kes Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beberapa kes lain yang melibatkan tokoh-tokoh politik yang lain. So di situ mulanya influence saya berkenaan dengan politik. Tapi saya masih ingin berkekal sebagai peguam untuk lebih kurang 15 tahun untuk memastikan kerjaya saya ni stable enough for me to take a next job. So macam itulah saya terlibat dalam politik. Baik. YB, saya tertarik dengan introduksi YB yang mengatakan bahawa ibu bapa YB adalah seorang pemandu lori dan seorang rubber tapper, seorang penoreh getah. Bagaimana ibu bapa YB dapat menghantar YB sampai ke overseas untuk menghabiskan tahun ketiga YB dan juga of course untuk buat YB belajar sebagai seorang peguam. Sebenarnya impian saya untuk pergi ke luar negara, tetapi bapa saya dan keluarga saya memang tidak mampu hantarkan saya ke luar negara. Saya masih ingat masa itu ada satu parti kononnya mewakili kaum India, dan saya minta mereka bantu saya untuk dapatkan beasiswa untuk saya belajar ke luar negara. Tapi mereka kata tak payahlah kamu pergi ke luar negara, duduk sajalah dekat Malaysia dan belajar. Tapi pada masa yang sama, kawan saya yang merupakan ahli parti, bapa dia ahli parti dan juga datuk, tapi dia mendapat bantuan tu. So ini menunjukkan bahawa bantuan tu bukan untuk orang yang memang perlukan, ia lebih kepada orang yang dikenali. So saya bincang dengan presiden itu terus. Orang bagi nombor telefon, saya call. Orang kata takut, saya tak takut. Masa tu saya perlukan, saya call dia. Dia kata tak boleh. Saya kata tak apa. Tapi ada kawan baik saya yang kata, kamu pergi belajar, saya akan support you. Tapi dia bagi pendahuluan. Bila saya sudah sampai di England, saya dua kerja sehari. Satu, pagi saya kerja di phones shop di mana saya sebagai salesman. Petang, malam saya kerja di pub di mana kami cuci tandas.
So dengan pendapatan itu saya membayar tuition fee saya membayar accommodation saya hantar duit balik ke rumah kerana adik saya semua masih belajar. So saya mengambil masa 2 bulan sebelum peperiksaan untuk saya duduki peperiksaan saya yang terakhir untuk saya melepasi peperiksaan saya. So that's the last 2 months adalah masa saya ambil break untuk belajar. Jadi YB kerja salesman masa pagi, kerja cuci tandas di pub club malam, Club malam. malam. So macam mana YB balance time untuk pergi attend classes dan mengulang gaji? Okay, untuk saya punya sales, kita ada shift. So bila shift petang, pagi saya akan attend kelas. Sebelah petang saya tak pergi. Tak pergi kelas. Tak pergi kelas. So macam tu lah, saya kena balance. Kalau tak, saya tak boleh bayar tuition fee saya. So masa tu saya dapat pasal sales adalah gaji dia tinggi sikit. So saya masih dapat menampung dan membayar kos-kos saya. Tapi pada akhir dekat dengan peperiksaan 2 bulan tu, saya quit all the job. Saya dah fokus, saya dah save money dan dengan duit tu saya telah pun fokus dan teruskan pembelajaran dan saya dapat melepasi semua kertas peperiksaan lah. Lulus semua. Semua lulus lah. Despite bekerja 2 pekerjaan, belajar, still YB lulus. Itu Itu yang kita nak memberi inspirasi kepada anak-anak muda kita pada luar pada hari ini YB. YB juga saya tanya YB. Kerjaya peguam ni, adakah sesuatu yang YB ingin menjadi ataupun dipaksa oleh ibu bapa sebagai seorang anak India dan datang daripada keluarga India? It came from me because inspirasi saya selalunya YB Karpal, Mendiang Karpal. Saya masih ingat kali pertama saya dah sampai di England, saya masuk satu kelas untuk practical. So pensyarah saya tanya, kenapa kamu nak read law? Kita tak panggil we study law, kita panggil read law. Saya cakap, tak tahu nak cakap apa. First thing saya cakap, saya kata inspirasi saya YB Karpal Singh, satu-satunya nama peguam yang saya tahu pada masa tu. Dan saya kata saya nak jadi macam dia. So dia menjadi inspirasi saya pada awalnya. Tapi saya tidak tahu dari segi politik pada masa itu. Tapi secara peguam, saya rasa dia seorang yang memang merupakan satu peguam yang unggul, yang handal. So saya selalu nak ikut jejak dia pada masa itu. So dia menjadi inspirasi saya. Tak ada apa-apa force ke apa ke. Sebenarnya saya dah lepas STPM saya dah dapat universiti lokal untuk buat bisnes. Tapi saya masih berpegang dengan ambition saya untuk menjadi seorang peguam kerana saya rasa ia lebih bersesuaian untuk saya. Baik. YB, since kita dalam topik mendiang YB Karpal Singh ni, rakyat Malaysia tahu betapa bagusnya mendiang YB Karpal Singh sebagai seorang peguam dalam mahkamah. Apakah aura ataupun kuasa yang dibawa oleh YB Karpal Singh dalam mahkamah sampai digeruni oleh pihak lawan? Honest, jujur. Kita depan mahkamah, depan hakim, kita jujur. Kalau kes itu adalah kes kita yang kuat, kita hanya menyampaikan fakta kita yang mana kita percaya ia adalah satu isu undang-undang yang perlu mahkamah meneliti. Kalau kita lihat kepada perkembangan semua kes jenayah dan beberapa kes, YB Karpal Singh telah mempunyai rekod, kita panggil precedent cases, lebih kurang 800 cases. So ini menunjukkan bahawa semua fakta yang kita membawa adalah untuk perkembangan ataupun we said development and evolvement of law. Itu untuk kita membawa undang-undang ini ke satu tahap yang lebih rasa sesuai kepada semua ataupun lebih menepati kepada keperluan undang-undang. Kita tinggalkan YB Karpal Singh, kita kembali kepada YB Prakash. Setengah peguam ada prinsip dia, okay, yang dia takkan ambil certain cases. What about YB? What is your principle when it comes to your practice as a lawyer? Sekarang saya membuat litigasi kriminal, jenayah dan juga civil. Tetapi pada semua masa sekarang saya tidak lagi membuat kes-kes yang melibatkan kanak-kanak. Tetapi ada saya punya
assistance kalau mereka nak buat kes-kes tu untuk hak-hak mereka. Tapi saya sendiri tak akan tak buat kes-kes sebegitu yang melibatkan kanak-kanak. Khususnya kes dulu memang saya buat, tapi sekarang saya tak buat berkenaan dengan kes-kes rogol. Maksudnya YB tak mengambil kes rogol membela defendant lah. Defendant yang melibatkan kanak-kanak. Boleh saya tahu kenapa YB? Atas Kerana- prinsip apa? Kerana ia lebih satu, saya rasa ada kes yang dulu saya buat memang tidak melibatkan anak guam saya, tapi bila melibatkan kanak-kanak dia emotionally affecting. So pasal tu saya cadang nak tidak lagi membuat kes-kes sebegitu. Tapi hari ni saya came across a case di mana seorang lelaki ni abuse dia punya isteri. Itu isteri pertama dia. Lepas dia dibebaskan, dia juga telah abuse isteri kedua dia. So and now dua isteri dia ni adalah dalam kes kritikal. Saya membaca komen ni yang dilontarkan oleh netizen mengatakan bahawa peguam-peguam yang membela defendant ini patut ke neraka sebab sanggup membela seorang yang sudah buat kesilapan, okey, yang sudah sanggup mencederakan, mendatangkan kecederaan yang sangat-sangat teruk kepada kedua-dua isteri dia. Macam mana kita educate kita punya rakyat yang setiap orang perlu ada hak untuk be defended? Ya, untuk dibela diri. Di bawah constitution kita, artikel 5 mengatakan setiap orang mempunyai hak untuk membela diri di hadapan mahkamah. Pembelaan dan fakta kes itu berbeza mengikut keadaan, mengikut situasi sesuatu kes. Bukan semua kes mempunyai fakta yang sama. Persepsi kita semua kes tu ada faktanya sama, tidak. So kita melihat kepada fakta-fakta tersebut. Dalam kes domestik sekarang di bawah section 294A saya percaya, yang mengatakan hukuman penjara mandatory. So sekiranya seseorang itu telah melalui perjalanan hukuman tetapi tidak serik dan menjalankan ataupun telah balik dan telah membuat kesilapan yang sama, hukuman yang lebih berat akan dikenakan terhadap dia. So satu. Kedua, tidak semestinya pertuduhan itu sesuatu pertuduhan telah dilontarkan ataupun dibaca terhadap beliau. Maksudnya beliau ini adalah perlu dihukum salah. Dalam law kita kata he is presumed innocent until he is proven guilty. So mahkamah perlu membuat satu keputusan bahawa fakta-fakta ini menunjukkan bahawa secara prima facie dan tanpa keraguan menunjukkan dia yang telah melakukan kesalahan tersebut. Bila dari situlah kita dapat melihat ia adalah satu tuduhan terhadap dia telah dibuktikan. Tetapi kita juga tahu ada rayuan dalam kes ini yang mana semua mahkamah tinggi kalau putuskan perkara yang sama, maksudnya ia adalah satu kes yang telah muktamadkan telah melakukan kesalahan. So kalau perkara ini berlaku kepada diri sendiri, dia mesti akan ambil lawyer, dia mesti perlu pergi membela diri dia untuk memastikan bahawa hak dia dan fakta dia telah dibelakan, telah dibicarakan di mahkamah. Kita perlu melihat dalam two side story, not one side story. Dia pengadu ada satu story, orang yang dituduh pun ada dia punya story. So kita perlu, mahkamah sebagai seorang pengantara perlu melihat kepada dua-dua fakta dan membuat satu keputusan. Fakta mana yang lebih probable. Dalam Supreme Court Judge seorang ada pernah cakap, both sides know what happened, but the judge is on trial. Maksudnya, dua-dua belah tahu apa yang berlaku. Yang perlu diputuskan yang dalam bicara ni bukan diorang ni. Hakim yang dalam bicara. Pasal dia yang perlu putuskan perkara ni. YB pernah tak bila membuat kes-kes high profile? I'm sure because YB pernah bersama YB Gobing C dan sekarang you have your own law firm kan? Bila YB membuat kes-kes high profile ni, pernah tak YB terbaca komen-komen yang mengutuk YB sendiri? Sebenarnya kami sebagai peguam tidak boleh buat publicity. Saya tidak pernah ada apa-apa social media semasa kita buat. Tapi kes-kes yang kami buat selalunya keluar di newspapers, dalam surat khabar dan semuanya. Tapi sekarang itu pasti seseorang yang melontarkan komen, mereka tidak mempunyai fakta secara terperinci apa yang sedang berlaku.
komen mereka, kalau kita setiap komen kita baca, kita ambil tahu, kita tak boleh menjalankan kerja. So kita perlu menjalankan kerja dan memastikan pembelaan anak guam kami dibawa ke mahkamah, dan beliau telah diberikan pembelaan yang secukupnya di bawah undang-undang, memastikan itu hak beliau. Itu adalah tugas seseorang peguam. We have to make sure our client have given enough a fair trial before the court. Itu saja. Enough fair trial before the court. Macam tadi YB cakap, YB takkan ambil kes kanak-kanak kan? Okay. Seumpama dengan kes kanak-kanak ni, pernah tak YB reject kes? Mungkin kes bunuh ke kes jenayah, yang mana YB mungkin boleh ceritakan fakta je sedikit. Ada beberapa kes, tapi faktanya berbeza. Tapi bila kita kata kita tak akan ambil kes, selalunya saya tak dengar fakta. Kerana saya kemungkinan dia conflict of interest. Contoh di kawasan saya, kes-kes berkenaan dengan di kawasan di Dun Kota Kemuning melibatkan jenayah, kebanyakan saya tidak ambil. Saya kata dia conflict of interest dan saya minta mereka jumpa peguam lain. Kes-kes sebegitu ya, melainkan kes yang melibatkan konflik, in a sense saya kenali seseorang, dalam kes-kes begitu saya turn down. Yang datang sekarang banyak yang kita buat adalah lebih kepada civil actually. Civil, okay, baik. YB sudah menjadi seorang peguam hampir 15 tahun sekarang? 17. 17 tahun. Dengan menjadi seorang adun pada masa kini, saya schedule YB memang sangat busy lah, sangat-sangat sibuk. Bagaimana YB imbangkan antara menjadi seorang peguam dan seorang adun pada hari ini? Sebenarnya saya telah membuat perancangan melalui kita mempunyai banyak delegation of work. Yang mana saya telah memberikan ahli-ahli majlis setiap kawasan untuk mengambil isu-isu tempatan, dan setiap Sabtu Ahad saya akan turun ke kawasan untuk melihat kepada keadaan sebenar, dan saya menyediakan hari Selasa untuk berjumpa dengan penduduk kawasan, untuk mereka satu, peluang untuk mereka berjumpa saya, kedua, peluang untuk saya melihat sendiri keadaan-keadaan mereka dan bagaimana saya boleh membantu dengan peruntukan yang telah diberikan kepada saya. So pada masa yang sama saya cuba mengaturkan kerja-kerja saya dengan kerja-kerja politik mengikut masa. So sesuatu di mahkamah tak semestinya pada semua masa keperluan saya ada di situ. Bila perbicaraan ataupun pendengaran di Mahkamah Rayuan Persekutuan, saya akan hadir. Di case management. Case management ni adalah pengurusan kes. Selalunya peguam-peguam saya akan hadir, dan sekiranya keperluan mahkamah mengarahkan, saya akan hadir. Tapi saya akan arrange according to the timing lah. So management of time is most important here. And how do you find time for yourself, YB? That's why I couldn't find anything now. I'm trying, but I'm trying to allocate. Kadang-kadang kita perlu shut down untuk memastikan bahawa we can bounce back clearly in a clear mind. So dalam masa-masa itu saya cuba mengambil rehat, bawa bersama-sama dengan keluarga saya, anak dengan isteri saya, kami keluar pergi berehat dan datang balik. YB, kita nak sentuh tentang satu perkara yang sangat penting di negara kita. YB seorang warga India, saya seorang warga India. We have lived long enough in this country. Kalau dulu kita ada Tun Samimelu sebagai seorang ahli politik yang membela rakyat India, dulu, okay. Politik masa kini dengan banyak parti yang available, siapakah sebenarnya seorang ahli politik yang betul-betul sedang berkhidmat untuk rakyat India di negara kita pada hari ini? Individually, kalau you tanya semua, mereka akan cakap saya memang membela. Kita kena lihat Malaysia sebagai kepelbagaian kita. Kalau saya hanya sebagai wakil rakyat, hanya membela satu kaum, I'm not doing justice. I have to bela semua rakyat. Saya rasa masa dah tiba untuk kita bukan lagi mempunyai politik pecah dan berkuasa. It's a divide and rule. Kita perlu melihat kepada future. Kalau kita masih lebih kepada fokus kepada kaum saja, ia menjadi satu masalah. Ini pendapat saya. Ini akan menjadi satu masalah
polemik yang masih wujud sampai 50 tahun pun kita akan tanya soalan yang sama, siapa wakil India. Kita nak semua pemimpin-pemimpin di Malaysia mewakili semua kaum. Kita nak semua, walaupun dia Cina, dia walaupun India, walaupun dia itu orang Melayu, semuanya menjadi pemimpin kepada rakyat Malaysia, tak kira kaum. Bila kita menjadi sebegitu, barulah kita akan mempertahankan hak rakyat Malaysia. Kita di politik di DAP kami adalah pemimpin untuk semua kaum. Kita tak nak dikategorikan kita hanya adalah pemimpin untuk satu kaum. Tetapi sebagai seorang India, isu-isu berkenaan kaum India adalah lebih senang untuk kami memahami dan membawa kepada perkara penyelesaian perkara itu. So perkara itu kami perlu bawa. Itu saya ingat sebagai seorang India kita kena bawa. Sama ada kadang-kadang kita tak faham, rakan-rakan kita daripada kaum Melayu, kaum Cina tak faham bagaimana fungsinya, bagaimana tradisi, culture bagi seseorang kaum India. So dalam perkara itu contribution kita adalah penting untuk menunjukkan bahawa sesuatu dasar yang kita buat ia lebih fair kepada semua kaum dan termasuk kepada kaum India. You see, sekarang kita ada 3 sekolah sekarang, vernacular school. Kita mesti memastikan bahawa semua sekolah ini mempunyai pendidikan, silibus yang bagus. Anak-anak kita dari semua kaum ini berjaya dalam pendidikan. Selepas itu kita ada integration di sekolah menengah. So dalam sekolah menengah kita nak tahu semua ni, kamu duduk bersama, bergaul bersama, kita nak capai kesepakatan kita sebagai rakyat Malaysia. Kita tak nak orang Melayu duduk dengan orang Melayu je. Orang Cina duduk orang Cina je. Orang India duduk orang India je. Kita tak boleh bincang, kita tak bersama-sama. Dan kita perlukan pendidikan yang lebih holistik dari segi membina negara sebagai negara Malaysia dengan kepelbagaian kita. Kalau dalam tokoh-tokoh dulu, keperluannya kita perlukan kerana kita baru merdeka, kita perlukan sesuatu sistem, sesuatu identification untuk champion. Dulu, bagaimana orang British memerintah adalah untuk orang Melayu kita simpan dia dekat pertanian dan semuanya. Orang Cina dekat bijih timah kawasan tu. Orang India di kawasan estate. So kita nak gunakan macam ni, perkara begini senang untuk setiap orang kita bincang dengan wakil. Tapi kita sekarang semua boleh berbahasa Malaysia. Semua dah faham bahasa Malaysia, kita boleh bincang dengan perkara bersama. So kita perlu membawa satu perubahan paradigma yang mana saya rasa lebih kepada seorang rakyat Malaysia mewakili rakyat Malaysia. Tak kira kaum. Itu impian saya. Saya rasa itu bukan senang. Senang, ya. Kita ada orang, saya pun baru-baru ni ada nampak seorang lagi wakil pemimpin India. Cakap, ini parti berkaum, tidak membawa isu orang India. Saya rasa kamu duduk dalam kerajaan beberapa tahun tak pernah bawa. Kalau kamu dah buat penyelesaian, tak ada isu sekarang untuk isu kaum already. Jadi boleh ke dikatakan bahawa kadang-kadang adalah ahli politik yang menghasut rakyat kita? Betul. Saya memang setuju. Banyak ahli politik, khususnya parti-parti yang berdasarkan kepada kaum, satu kaum saja, politik mileage mereka adalah ataupun politik objektif mereka adalah khusus kepada satu kaum saja. Sama ada mereka perlu menunjukkan bahawa sekiranya isu-isu melibatkan kaum itu, ia menjadi polemik untuk mereka. So kita dapat lihat daripada semua parti-parti yang berdasarkan kepada kaum politik, isu-isu yang berdasarkan kaum saja. Ini politik. Tapi bila kita dah berubah sekarang kepada satu parti yang mempunyai semua kaum, tetapi saya dapat lihat the polemic ataupun the mindset yang kita indoctrine for 60 tahun ini susah nak ubah. Dia mengambil masa. Saya rasa dia ambil masa, tapi kalau kami tak buat pada masa sekarang, sampai bila kita nak tunggu? At least we try. We bring the change. If it's happen, good. If it's not happen, keep trying. Saya rasa ini yang saya nak membawa. Saya tidak lagi mahu just buat
atau champion untuk satu kaum. Saya rasa keperluan makanan itu adalah hak semua rakyat Malaysia. All of us need to eat together. We need food on the table. So kita lebih pastikan kita membawa keperluan asas, hak asasi itu kepada semua kaum. So if you ask who's the next Sami Welu, I want rather everyone become a Sami Welu, regardless they are Malay, Chinese and Indian. Everybody be a leader. Everyone help every single Malaysian. That's my hope, and I hope everything can happen for good for Malaysia. Baik. YB, since kita dalam topik ni, saya tanya YB. YB berjumpa ramai rakyat India setiap hari. Dalam negara Malaysia, apakah cabaran sebagai seorang rakyat India? Satu, saya dapat lihat dari segi transition pendidikan. Saya percaya sesuatu masyarakat, perubahan masyarakat dari segi what they call economic perspective dia, dia perlu bermula daripada pendidikan. Sekiranya dia melalui satu fasa pendidikan yang lebih berkualiti, dapat melepasi atau mempunyai degree, dia mempunyai keupayaan untuk membina ataupun mendapatkan pendapatan secara baik. Tapi apa yang kita dapat lihat dalam proses ini, banyak yang tercicir akibat satu, isu keluarga mereka tidak dapat memberi perhatian. Kedua, ada isu-isu lain daripada sosial yang mana kita dapat lihat dari segi banyak kes-kes yang melibatkan gangsterism dan banyak lagi kes, bukan kaum India saja, semua dalam perkara ini. Dan lain yang saya dapat lihat adalah kadang-kadang kita lebih berfokuskan anak-anak kita tidak diforce. Kadang-kadang manja sangat. Terlalu manja. Lepas kalau anak kata tak nak pergi sekolah, kata tak apalah, duduk lagi 2 hari. Dulu tak boleh. Dulu bapa tarik kita sampai sekolah, bagi 2 dekat kepala. So kita kena kita perlu membawa satu habit ataupun culture, budaya yang lebih kita memberi fokus kepada pendidikan. Tapi saya kena bagi tahu, sekarang saya lihat semua kaum telah memberikan kerjasama dan juga mereka secara langsung memberi perhatian kepada anak-anak kita, khususnya kepada pendidikan. Dropout kita yang saya dapat tahu bahawa bagi anak-anak India adalah lebih kurang 3,000 pelajar yang tidak dapat ataupun tidak duduk untuk SPM tahun lepas sebelum ni. So salah satu isunya kerana mereka kata, selalunya lah mereka kata, saya tak dapat saya tak dapat belajar, saya nak pergi kerja, kesusahan family. Dan mungkin dia kata dia sengaja tidak nak pergi kerana dia ingat dia nak pergi ke luar negara dan bekerja sebagai di Singapura dan macam-macam. So kita kena lihat dari segi mana kita boleh membantu mereka untuk membawa kata harapan memang ada di sini. Apa yang kamu perlu buat adalah untuk kita mencari bakat kamu. Saya bagi satu sampel lah. Satu budak hari tu saya jumpa, dia DJ. Tapi keluarga dia kata, kamu tak belajar SPM, tak habis SPM, tiba-tiba dah jadi DJ. Tapi sekarang dia one of the champion for DJ and he's now playing many other places dan mempunyai pendapatan yang sangat tinggi. So ini bakat yang dapat di-identify pada masa itu. So kami cuba membawa program-program yang lebih kita mendekati, melihat kepada bakat ini. So saya rasa ini yang kita nak. Tapi what other problem we have is penglibatan mereka sangat kurang dalam program-program kita. Walaupun kita ada TVET, kita kata kita bagi kerja program, kamu hanya perlu belajar 6 tahun, 6 bulan, lepas itu boleh masuk guarantee work. Masuk permohonan 5, datang 3, yang habis 1. Itu pun nasib baik. Nasib baik lah. Ya.
So ini ada keadaan hakikat di bawah. Kalau kita force, dia kata dia memang tak sesuai, dia tak, program tu tak minat, ataupun dia ada keperluan duit yang lebih banyak. So ini adalah isu-isu yang kita perlu menangani. I won't say everything we can solve, but I think apa yang kita perlukan adalah uh, change of a mindset. Mindset itu penting. Kalau seseorang itu perlu berjaya, dia perlu mempunyai mindset itu. Saya nak buat macam mana pun, kalau dia tak ada mindset tu susah sikit. YB, di sini saya nak tanya YB sebab YB dari keluarga susah. Ramai anak-anak muda hari ni mereka lepas SPM mereka mau bekerja. Okey, mereka terlalu taksub dengan dengan wang. Memang tak dapat dinafikan bahawa gaji yang mereka peroleh di luar negara memang sangat tinggi. Daripada YB sendiri, apakah perbezaannya as kuasa wang dan kuasa mempunyai pendidikan? Pendidikan adalah tool yang kita boleh memberikan kita survive in any part of the world. Wang kalau dah habis, kita masih perlu pergi pinjam ataupun perlu bekerja. Apakah polisi kita sekarang? Polisi kita sekarang adalah untuk bertanding dengan Singapura, yang mana saya tidak mahu, yang mana saya ada bincang dengan Timbalan Menteri Kewangan kita, iaitu YB Chin Tong, yang mana beliau kata sekarang polisi yang kita nak ataupun inspirasi kita adalah kita mahu memastikan anak Malaysia, our talent stay in Malaysia, work here, because we able to pay ataupun kita boleh membayar gaji mereka samaan dengan Singapura. Saya bagi contoh, 5,000 doctors yang kita perlukan, tapi masa intake 500 saja yang datang, balance semua pergi Singapura. Kerana gaji dia tinggi dan mereka rasa work-life balance sana lebih baik. So ini adalah isu. Kerana satu, negara ini yang memberikan pendidikan. Kedua, kita yang memberikan semua beasiswa untuk anda untuk menjadi seseorang doktor. Tapi pada masa yang sama, untuk future dia rasa lebih baik bekerja dengan Singapura kerana dia rasa satu, pendapatan tinggi dan life work balance dia lebih baik. So ini adalah kekurangan kita yang kita perlu memperbaiki dan mengatakan macam mana kita nak bantu mereka untuk menyelaraskan perkara ini. We must admit we have problem. Then next is what are the solution that we can do to memastikan. Saya memang tahu apa yang kita bayar kepada doktor adalah sangat kurang di negara Malaysia. We are way low. Kerana kita masih mempunyai kos perubatan yang paling kurang di rantau Asia. Kita boleh lihat kalau masuk orang-orang yang nak buat operation pun, dia datang dari negara lain untuk buat dekat Malaysia. Kerana hospital kita masih murah berbanding dengan hospital mereka. But that is the incentive that kita bagi kepada orang Malaysia lah. So kita kena cari penyelesaian. We know our problem, we have to find a solution. Saya rasa yang pertama kita perlu menyelesaikan isu ekonomi, pendapatan negara kita. Negara kita, pendapatan kita adalah lebih kurang 400 bilion, tapi perbelanjaan kita 480 bilion. Maksudnya kerajaan kita sedang menjalankan menanggung kos-kos ini dalam defisit hutang. Hutang ini adalah hutang yang kita perlu bayar nanti pada masa yang hadapan. Lebih banyak kita ambil hutang, lebih banyak cucu-cucu kita anak-anak kita kena bayar hutang. So kita perlu lebih berhemah dan memastikan pendapatan kita dinaikkan. Salah satu adalah self-sustainable way dengan cukai-cukai yang kita kenakan. Ramai yang saya rasa rakyat sebenarnya okey untuk bayar cukai, tapi cukai itu digunakan dengan betul. Wang itu digunakan betul. Itu yang kita perlu menunjukkan kepada rakyat. Kita perlu honest. Isu-isu yang sedang berlaku, geopolitik yang sedang berlaku, we have to be honest politician. I don't think so we should do a sweet coat, sugar coat to just memastikan orang happy. Kita perlu kata
Yang susah, yang baik. Kita perlu be honest to them. I think kalau kita honest, mereka pun akan membuat satu penilaian yang lebih baik kepada politician. Kita nak sentuh tentang 3 minggu lepas atau sebulan lebih berlaku satu kemalangan di Kelang yang melibatkan seorang pemandu India yang mabuk dan juga positif dadah. Bila kes tu berlaku dengan dashcam yang keluar, mengundang satu kemarahan di rakyat, di hati rakyat. It became a racial issue because selalunya alkohol dikaitkan dengan kaum India. Itu tak berpisah, sadly. Kes dia sepatutnya disiasat di bawah Seksyen 44 Pengangkutan Raya 1987. Tapi bila kes tu dibawa ke mahkamah, dihadapkan ke magistrate, it became Seksyen 302, kes bunuh. Adakah benda ni tepat, YB? Was it a right call? Okay, setiap kes seperti mana saya kata, faktanya adalah bersesuaian kepada fakta tersebut. It depends on the case itself, case to case we say. Dalam fakta ini, bukan semua kesnya melibatkan kemalangan kita dituduh di bawah Seksyen 302. Okay. Dalam 302, saya tahu seseorang itu akan mengalami kecederaan dan kecederaan itu boleh membawa kepada kematian, dan saya telah, contoh, kamu berdiri situ, saya tahu kamu berdiri, saya terus kamu datang langgar you, tapi saya tahu kalau saya langgar, kamu akan mengalami kecederaan itu akan menyebabkan kematian. Adakah saya telah membuat satu kesalahan di bawah Seksyen 44 ataupun 302? 302? Itu accident juga, saya boleh cakap kan. Itu depends on the facts. So ini adalah fakta yang perlu. Kalau niat itu perlu dibuktikan di mahkamah. Kalau kita lihat ada bukti yang mencukupi untuk 302, itu untuk pihak pendakwaan untuk membuktikan. Saya tidak mahu mengulas sangat dalam kes ini kerana di mahkamah kita panggil sub judice. If you comment about the case which is in court, it is sub judice, it might be a contempt of court. So kita harap satu pengadilan yang sesuai, yang patut diberikan oleh mahkamah. Mahkamah akan melihat kepada semua fakta dan akan mengekalkan. Isu sama ada ia adalah patut atau tidak, itu adalah hak pihak pendakwaan mengikut fakta-fakta tersebut. Bukan semua kes. Kalau kita tak mabuk, kita pergi langgar, itu adalah accident. Dan kita kena tengok case to case. Kalau kes tu memang untuk pendapat mereka boleh membuktikan dalam 302, biar mereka buktikan. Ini tidak perlu dipolemikkan sebagai satu kes yang kita kata perkauman. Ini bukan perkauman. Kita tak payah stereotype people to say that ini adalah kaum ini sebegini. Tidak. Saya rasa banyak kes-kes yang kita dapat, kita ada. Kalau kita tengok dalam latar belakang, banyak kes aksiden yang melibatkan banyak kaum juga. Kerana ini dah jadi viral, ini adalah persepsi negatif yang telah dibawa oleh sesuatu pihak. Bukan semua. Rakyat memang pandai dalam menilai sesuatu kes. Banyak dalam komen-komen itu juga mengatakan, kenapa kamu, ini isu kes isolation. Kenapa kita perlu memainkan perkauman dalam kes ini? Seseorang mempunyai pengadilan itu mahkamah dan undang-undang perlu mengambil, kita ambil. Tak payah kita menggunakan perkauman ini sebagai satu weapon untuk stereotype sesuatu kaum. Bukan semuanya yang minum dan menjalankan kerja-kerja accident sebegini. So saya rasa rakyat perlu bijak mengambil komen-komen, dan again, emotion decision might cause a lot of problems. Kita kadang-kadang terlepas cakap kerana emosi. Bila kita realize balik, kita rasa tak perlu cakap benda tu. Tapi we have said the word already. Tak boleh angkat balik dah masuk dah. So saya harap semua kita berhati-hati dan cuba mempunyai satu toleransi di antara kita untuk kebaikan negara. Biar undang-undang mengambil tindakan dalam semua perkara. Don't take the laws in your hand. Baik YB, soalan berikut saya ialah, kalau kes ni masih di-charge under 302, adakah ia akan menjadi satu presiden untuk kes-kes yang akan datang? Yes.
kita dapat lihat lagi satu kes juga dituduh di bawah 302 di mana pemandu lori tersebut dalam positif dadah. Yeah. So question is merely saya positif dadah ataupun saya intoxication is not a defense. It's a mitigation factor. So, ia hanya boleh mengatakan saya tidak mempunyai niat. Maybe dia akan kurang daripada 302 kepada manslaughter 304. Itu pun kena buktikan. Merely saya kata saya intoxication tapi saya boleh start car, saya boleh tahu kereta saya di mana, saya boleh membawa, saya tahu jalan saya di mana. Intoxication macam mana ni? So, ini adalah mengikut fakta-fakta dia. So, kita terpulang, pembelaan akan membawa kes dia di mahkamah, biar mahkamah yang putuskan. Presiden ini kadang-kadang kita perlu lihat dari segi good governance as well, where we said a deterrent sentencing is important to send a right signal. Sesuatu hukuman berat itu akan membawa satu pengajaran, satu realization, kesedaran bahawa kalau buat begini saya perlu mengalami hukuman ini. Yeah. So ini menjadi satu presiden yang baik juga saya rasa. Saya rasa lebih deter the offences, the punishment is the better. Yes, ia akan memberi kesedaran dan jangan kita sewenang-wenangnya minum ataupun mengambil substance-substance yang tidak betul, membawa kereta dan membahayakan orang lain akibat daripada keseronokan kita. Dari YB, dengan hukuman yang sedia ada di bawah Seksyen 302, iaitu hukuman gantung sampai mati, is that the right punishment if seorang yang memandu dalam keadaan mabuk dikenakan Seksyen 302? Adakah orang itu wajar dihukum sampai mati? You must understand, elemen dalam 302 kerana bukan masalah mabuk. Elemen di situ adalah kerana niat untuk membunuh atau membawa kecederaan. Itu yang prosecution kena membuktikan. Tetapi dalam kes 302, mahkamah mempunyai hak untuk melihat kepada kes-kes tersebut dan memberi hukuman sama ada membunuh ataupun hukuman penjara seumur hidup. Ia terpulang kepada sesuatu kes. Kalau dalam sini kita boleh melihat ada niat untuk membunuh dan dia sengaja membunuh seseorang, saya rasa 302 memang patut, wajar. Kalau dia tidak mempunyai niat dan mahkamah perlu melihat kepada alternative charge di bawah 304 untuk mengenakan seumur hidup. Itu adalah terpulang kepada kes. Tapi saya percaya kalau kamu minum, bawa kereta sampai dengan niat untuk membunuh seorang, sesuatu deterrent punishment adalah patut. Maybe dalam konteks ni saya nak tanya YB, dengan undang-undang yang sedia ada, drunk and drive, D&D cases, adakah ia cukup untuk negara kita? Okay, kenapa kita ada punishment? Untuk seseorang untuk sedar. Kalau kesedaran itu tak ada, punishment besar mana pun bazir. Kesedaran itu penting. Kita memberi hukuman yang secukupnya ataupun yang ada untuk memastikan beliau mempunyai kesedaran dan tahu apa yang mereka buat tu salah. Tapi lepas dapat hukuman, balik buat masa yang sama tapi dia tak sedar lah. So hukuman tu section tu maksudnya apa-apa undang-undang itu tidak ada efektifnya. So kita perlu melihat dari segi apa yang kita nak bawa, objektif kita. Pasal tu saya rasa kita sekarang dulu drunk and drive boleh bayar fine. Sekarang amendment telah dibuat, kita ada mandatory imprisonment. Lepas itu 2 tahun kita suspend licensing dan 10,000 minimum fine. Lepas itu dia masih tak sedar, saya rasa punishment must be more stricter lah. More stricter. Maybe kalau there's a saying in English, it says prevention is better than cure. Sekarang ni
Untuk mendapatkan alkohol sangat senang. Kita ada KK, kita ada Speedmart, ada banyak tempat untuk dapatkan alkohol untuk beli anytime 24/7. Perlu ke kita mengolah undang-undang yang baru untuk prevent benda ni daripada berlaku? Getting alcohol doesn't mean that some people will drink at that place. He might bring home, dia bawa balik dia minum pun. Kita tak boleh kata itu hak seseorang nak menjual. Tapi hak minum tu kita pun ada, orang tu ada. Tapi di mana minum tu dia yang kena putuskan. Kalau dia beli, dia minum depan tepi jalan, lepas tu dia nak bawa kereta, itu masalah yang dia perlu ataupun dia yang perlu overcome this problem. Selling is not problem, It's the one who consume and react after that. That's the problem. So dia yang perlu ada kesedaran. So saya tak percaya, saya ingat menjual ataupun melarang menjual tidak membawa apa-apa perubahan. Kalau orang tu minum dekat rumah, masih bawa kereta, itu menjadi masalah juga. So saya tak, I don't see that is a issue now. Issue is the consumer, the person who consume, and then how he react on this. Okay. YB, saya rasa kita dah sembang sampai sejam, YB. Sejam YB. Okay. Cepat lalu. Cepat. Kita sangat berterima kasih kerana YB sudi meluangkan masa bersama kami, YB. Soalan saya terakhir kepada YB ialah apakah impian YB sebagai seorang rakyat Malaysia di negara ni, YB? Sebagai rakyat Malaysia, saya ingin melihat negara kita menjadi satu negara yang maju dari semua segi, ekonomi, pelajaran, kita mempunyai talent pool yang lebih besar, dan juga dari segi sustainability, kelestarian kita, dan rakyat kita hidup dengan aman dan damai, yang mana kita dah coexist sudah lebih daripada 100 tahun. Dan saya rasa isu-isu kecil yang boleh kita duduk bersama, kita bincang dan kita selesaikan bersama kita. Janganlah kita porak-porandakan kehindaan dan kepelbagaian kita kerana kita ingin mendapat score point ataupun politik murahan. So saya percaya rakyat kita memang bijak, memang mempunyai nilai yang tinggi, dan kita dapat membuktikan kepada dunia ini yang kekuatan kita adalah kesamaan kita, bersamaan kita dan kepelbagaian kita. And I hope kepada masa depan rakyat anak-anak muda kita akan membawa negara kita kepada peringkat yang lebih tinggi di dunia. That's my hope. I think there's no better closing than that, YB. Thank you. YB, terima kasih banyak, YB. Sampai sini saja episod kita untuk di overview. Kita akan berjumpa di episod akan datang.